menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Pada tajuk khabar gembira tentang kemenangan. Ini di antara tajuk faktor-faktor kesabaran dan kecekalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi yang ini bicara tajuk yang terakhir, tuan, dalam membicarakan tentang pelajaran daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang disebutkan dan dinukilkan di dalam kitab Rahiqul Makhtum. Jadi dalam siri perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Makkah Al-Mukarramah yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan munak dan duri, termasuklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Penulis dia mengambil peluang dan juga kesempatan berkenaan tentang pelajaran daripada hikmah Nabi SAW yang lalu, hikmah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah SAW. Kerana yang paling utama dalam kisah Nabi SAW iaitulah pelajaran yang diambil. Kerana pada kehidupan Nabi, pada diri Nabi SAW itu ada kebenaran. Jadi selain daripada kita menyebutkan dan menceritakan tentang hebatnya kisah, maka di sana ada yang lebih hebat daripada itu, iaitulah mengambil iktibar daripada perjalanan kehidupan Nabi SAW. Jadi antara yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lepas, saya ulang sedikit, tuan-tuan. Dia punya iktibar dia, pelajaran dia, dan faktor kesabaran dan kecekalan. Yang pertamanya adalah kerana mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar. Pertamanya adalah faktor kerana mereka mengenal Allah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, faktor iman. Yang keduanya adalah kerana faktor kepimpinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepimpinan yang diterima sepenuh jiwa raga. Yang ini menggambarkan dan memperlihatkan betapa hebat dan agungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah kerana yang ketiganya iaitulah perasaan tanggungjawab. Yang keempat iaitulah keimanan terhadap hari akhirat. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, kerana yakin benar tentang adanya hari akhirat ini, hari selepas daripada hari kematian, iaitulah hari kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala apa yang dikerjakan di atas muka bumi ini akan dibalas, akan mendapatkan balasannya. Jadi kalau amalan yang dibawa itu amalan yang baik, maka ganjaran yang besar, pahala dan juga bahkan syurga yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka yang hidup di atas muka bumi ini, mengikuti jalan-jalan yang baik, sabar dan yang seumpama dengan demikian juga sebaliknya, wa'iyyazubillah min dzalik. Yang kelima adalah kerana Al-Quran, dan yang keenam pada hari ini kita bincangkan insyaAllah, iaitulah khabar gembira tentang kemenangan. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, berita gembira ataupun berita tentang kemenangan Islam ini, ianya telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, sebelum mencapai, sebelum mendapat akan kemenangan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan terlebih dahulu kemenangan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan juga para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini juga termasuk dalam iman, termasuk dalam keyakinan yang tinggi. Sebab ianya belum berlaku, apatah lagi situasi di muka pada saat ketika itu. Kalau ikut logiknya tak nampak ruang, seolah-olah demikian gambarannya. Macam mana Islam ni akan memperolehi kemenangan, macam mana Nabi SAW dan juga perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in akan mencapai kemenangan. Tapi Allah Ta'ala dah janji, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila berjanji, sesekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memungkiri janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memungkiri janji Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita, tuan-tuan, hari ini telah menyaksikan betapa dan benarnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya telah berlaku, telah kita saksikan. Subhanallah. Semua itulah tetap kembali kepada keyakinan. Kalau hari ini mungkin kita juga diuji dengan menyaksikan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di bumi Gaza khususnya, dan umat Islam seluruh dunia umumnya, tuan-tuan, khususnya di negara-negara yang bergolak. Di Gaza hari ini dah lebih setahun dah teruk, sangat dahsyat. Yang paling dahsyat ni yang setahun ini, yang sebelum ni dah dahsyat lah. Penindasan demi penindasan, kezaliman demi kezaliman, seolah-olah seperti tidak ada tempat. Tapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kemenangan ini pasti berlaku. Cuma bila masanya, wallahu a'lam. Macam mana wallahu a'lam, kita saksikan, kita doa dan kita saksikanlah insya-Allah. Dalam kitab disebutkan orang-orang Islam sejak daripada mula mereka menghadapi kesukaran dan penindasan telah menyadari, malah sebelumnya, bahawa menganut agama Islam itu bukan bermaksud mengundang bala petaka dan maut. Orang Islam faham sangat. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memeluk agama Islam, masuk dalam agama Islam ini, menyahut seruan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukannya bermaksud mengundang bala petaka dan maut, mengundang bala, bukan itu maksudnya. Walaupun ini sejarah, dalam sejarah sahabat-sahabat masuk Islamnya kena tindas. Masuk Islamnya ada yang sampai berpisah dengan keluarganya, kesenangan semua mereka tinggalkan. Hidup menjadi semakin susah dan sukar. Tetapi mereka faham, mereka tahu ujian tersebut bukanlah kerana mereka ini masuk Islam adalah tujuannya untuk mengundang bala petaka. Bukan sebab itu. Walaupun ujian ini bila masuk Islam, memang itu antara yang dihadapi. Itu yang akan biasanya dilalui oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan hari ini pun bila sebut Islam, Islamfobia, orang Islam selalu dipandang leceh dan diketepikan, dilihat seolah-olah seperti berganas dan seumpama dengannya. Tapi bukan itu. Sejak daripada awal orang Islam faham sangat. Batu kadang-kadang orang-orang Islam yang berada di negara-negara yang minoriti bilangannya, mereka teguh, pendiriannya kuat, pegangannya lebih hebat lagi daripada orang-orang Islam yang berada di negara-negara yang majoriti umat Islam.
Walaupun bilangan dia kecil, tapi ya Allah subhanallah, perjalanan kehidupan ini pegang teguhnya solat dan seumpama dengannya lebih kuat-kuatkan. Jadi malah dakwah Islam itu sendiri mempunyai objektif. Sejak daripada awalnya, objektifnya apa? Bukannya tujuannya untuk mengundang bala petaka masa Islamnya, kena tindas, kena zakat, bukan itu. Tapi yang lebih utama daripada itu, tujuan utamanya adalah untuk membasmi jahiliyah dan juga sistemnya yang zalim. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang zaman jahiliyah, kebanyakannya mereka ini melakukan kezaliman di atas muka bumi. Buat zalimah, tidak sesuka hati, yang lemah, yang miskin terus ditindas tanpa belas kasihan dalam bab membunuhnya, dan sebagaimana halnya Abu Jahal, sebagaimana halnya Abu Lahab. Jadi Islam datang ni untuk membasmi segala jenayah-jenayah. Islam sesekali tidak membenarkan kezaliman ini bermaharajalela di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi, perlakuan yang dilakukan itu tuan-tuan, dia macam tak ada hal. Macam Zionis hari ini sebagai contoh. Kalau zaman Nabi, sesekali baginda Nabi SAW tidak akan pernah membenarkan kezaliman ini berlepas. Sebab orang zalim, kalau dibiarkan kezaliman yang dilakukan tanpa dibantras, maka kezaliman ini dia akan merebak, dia akan terus buat. Kalau mungkin dulu Palestin, Gaza, sekarang ini dah mula merebak. Selagi mana orang Islam tak bertindak, selagi itu dia akan menunjukkan kezaliman dia makin zalim. Dah mula merebak ke Lebanon, dah mula ke Syria, dah mula ke Yaman pula, pergi pula Syria pun ada, Yaman pun ada, Iraq. Jadi tuan-tuan, ini semua ada sikit demi sedikit. Israel ataupun Zionis ni dah menunjukkan dia punya rupa yang sebenarnya dah banyak kali dah timbul. Tapi dia makin melanggar dan tidak mustahil. Na'udzubillah min dzalika. Kalau kita berdiam lagi, dia akan sampai juga ke negara kita. Jadi kita doakanlah dan semoga Allah Taala berikan keselamatan, Allah Taala lindungi negara kita, khususnya negara-negara umat Islam umumnya, insyaAllah. Jadi objektifnya itu, kalau tak dibantras memang orang zalim akan terus melakukan kezaliman. Objektif asas dakwah Islam ialah untuk melebarkan pengaruhnya di muka bumi, bahkan untuk umat seluruhnya. Jadi buat apa sahaja, kalau Islam yang memandu, Islam yang memimpin, maka tujuannya adalah ke arah yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita gembira ini diturunkan melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lain tidak bukan khabar ini semua daripada Quran. Quran sebut. Sesekali dengan cara berterus terang, sesekali dengan cara simbolik. Pada masa orang-orang Islam menghadapi ujian yang getir, sehingga hampir memusnahi dan menamatkan riwayat hidup mereka. Dah hujung-hujung dah. Masya Allah, punyalah dahsyat ujian sahabat-sahabat ni. Antaranya Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, ketika zaman penindasan, beliau antara sahabat yang paling dahsyat diuji, paling teruk ujian yang dihadapi, hampir maut.
yang maut pun ada, yang syahid pun ada. Sumayyah, kisah yang masyhur, yang menjadi wanita yang pertama syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala zaman penindasan. Maknanya sampai ke ujung nyawa, hampir-hampir meragut nyawa mereka. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, tuan-tuan, beliau ni ketika zaman penindasan tubuh badannya disalai. Biasa kita dengar kambing salai, itu tak apalah, itu makanan. Itik salai, tak apalah. Ini yang kena salai itu orang, manusia. Ini memang zalim, jahili. Jadi yang macam ni tak boleh biar. Kezaliman yang seperti ini sesekali tidak boleh dibiarkan. Zalim. Kalau yang di bumi Palestin ini pun sama juga, tuan-tuan. Jangan kita ingat, bukannya berlaku itu kepada ahli keluarga kita, bukan berlaku kat negara kita boleh biar. Sedangkan satu kezaliman dan satu nyawa terbunuh zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ni kita baca? Masuk balik dalam sirah di Madinah, satu nyawa sahaja yang terkorban akibat daripada perbuatan orang Yahudi. Nabi SAW terus kepung perkampungan Yahudi Bani Qainuqa. Ini kisahnya hebat. Satu nyawa lelaki yang dibunuh oleh Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menumpuk perkampungan tersebut, tak keluar-keluar. Ini hebat. Padahal Yahudi itu zaman ketika itu yang menguasai ekonomi kat bumi Madinah, yang selalu mengutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu berperang dengan orang yang bodoh, bolehlah. Masuk orang yang bodoh tu orang bukan. Sebab masa ketika itu orang-orang Islam baru saja dikurniakan kemenangan dalam peperangan Badar. Jadi orang-orang musyrikin kalah pada pertemuan ataupun dalam peperangan yang pertama mereka di Badar. Kalah. Peristiwa yang sungguh memalukan. Bukan menjadi iktibar kepada Yahudi. Yahudi ini makin naik kepala dia. Ingatkan dia ambil iktibar. Islam bila dah menang ni, dia jadi tuduh kepada Nabi, makin naik tocang dia. Sehingga terjadinya peristiwa pembunuhan itu, Nabi SAW bagi pengajaran terus. Sebelum itu Nabi SAW sabar. Jadi kalau yang disaksikan zaman Nabi itu, subhanallah, satu nyawa. Hari ini bukan dua nyawa, bukannya tiga, bahkan puluhan ribu nyawa anak-anak ke hospital di bumi, tuan-tuan. Hari-hari ada kes, hari-hari ada nyawa yang terbunuh. Sampai kita pun tak tahu nak alihlah. Punya lemah keadaan umat Islam pada hari ini. Jadi kisah Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, kisah ini, tuan-tuan, dia disalai tubuh badan sampai berbekas-bekas badan. Sampai sahabat tengok, ya Allah, punya dahsyat. Sehingga dikatakan bahawa saja yang memadamkan api yang membakar tubuh badan itu adalah air-air lemak daripada tubuh badan. Memang zalim. Tapi subhanallah, nyawanya masih menyala, maknanya masih hidup dia. Tapi kesan tubuh badan tu, kesan terbakar tu masih ada. Jadi dia jumpa Nabi. Sayyidina Khabbab dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di atas kain selimut di bawah teguhan Ka'bah. Ketika itu kami sedang menghadapi tekanan yang hebat oleh orang-orang musyrik. Dia juga antara yang paling dahsyat. Jadi gambarannya ini lebih kurang apa yang berlaku di bumi Palestin ini, di Gaza.
tekanan yang sangat dahsyat. Lalu aku berkata kepada Nabi SAW, apakah engkau tidak mahu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tanya Sayyidina Khabbab bin Al-Awwad radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, tak ada berdoa kepada Allah, dilepaskan semua. Doa kepada Allah. Hari ini pun mungkin ada juga ada juga yang tanya-tanya yang mempersoalkan macam kita doa-doa biar ada yang tanya bila datangnya pertolongan Allah, ada yang tanya macam jadi zaman sahabat ni pun tuan-tuan, Sayyidina Khabbab ni tanyakan tidak kamu mahu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah SAW duduk dengan air mukanya yang merah menyala. Jadi malah sambil Nabi SAW berkata, sesungguhnya umat-umat yang sebelum kamu ada yang disikat dengan sikat-sikat besi sehingga mengoyakkan daging dan urat daripada tulang. Namun ianya tidak membuatkan mereka berpaling daripada agama, tetap teguh dengan agama. Walaupun tubuh badan tu dah dikenakan dengan sikat-sikat besi sampai merobek dan sampai kena pada tulang belulang. Bunyi dahsyat. Ada yang sampai terbelah dua tubuh badan, digergaji dan dibelah dua tubuh badan. Namun ianya tidak membuatkan mereka berpaling daripada agama, tetap teguh istiqamah. Demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan urusan ini sehingga nanti orang-orang yang berkenderaan daripada Sana'a dapat berkenderaan ke Hadrat Maut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Islam satu masa nanti akan menang. Bila Islam dah berkuasa, Islam sudah memimpin, orang akan hidup atas muka bumi dengan aman-aman. Tak ada siapa-siapa. Subhanallah. Itu maksudnya. Kalau zaman jahiliyah tu ada kejahatan, kejahatan. Tapi kalau Islam memimpin, dan yang zalim tidak akan sesekali dibenarkan melakukan kezaliman. Periwayat hadis ini menambah penyerangannya tanpa merasa takut kambing-kambingnya diancam oleh serigala. Dalam satu riwayat yang lain, akan tetapi kamu ini terlalu kukuh. Jadi tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, jadi semua berita-berita gembira ini dikhabarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya telah ada semenjak dahulu lagi ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang diutus menjadi rasul, bahawa sesungguhnya merekalah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan, dan bahawasanya tentera-tentera kami, pengikut-pengikut Rasul, merekalah orang-orang yang mengalahkan golongan yang menentang kebenaran. Sunnatullah daripada zaman dahulu lagi. Nabi-Nabi Allah dan juga pengikut-pengikut Nabi Allah, pengikut-pengikut Rasul akan mencapai kebenaran, akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, zaman sebelum zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam akan mendapatkan kemenangan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akan mencapai kebenaran, yang bersama dengan Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain semua mencapai kebenaran. Yang lawan Nabi, yang menentang perjuangan Nabi-Nabi Allah, sunnatullah memang kisah sebelum, semua mereka ni dihapuskan, ataupun semua mereka ni akan mendapatkan balasannya. Jadi turun ayat ni, tuan-tuan, ia sememangnya memberikan penawar dalam jiwa para sahabat menghadapi semua cabaran-cabaran di dalam menyampaikan dakwah, khususnya di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, maknanya bukan satu ayat. Janji Allah tu bukan satu ayat, ada beberapa ayat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Nabi SAW pun baca ayat ini ketika dalam peperangan Badar. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Maksudnya kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan, dan mereka pula akan berpaling lari. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga, jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab. Sebenarnya mereka hanyalah satu pasukan tentera daripada kumpulan-kumpulan yang menentang kebenaran. Pada suatu masa kelak tetap akan dikalahkan. Jadi satu masa nanti musuh-musuh Allah ni pasti akan dikalahkan, dijanji Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk umat Islam yang berhijrah ke Habasyah, maka turun pula ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sesudah mereka dianiaya, ditindas oleh musuh-musuh Islam, kami akan menempatkan mereka di dunia ini pada tempatnya yang baik. Dan sesungguhnya pahala amal mereka yang baik itu lebih besar di akhirat kelak, kalaulah mereka mengetahui. Dan mereka bertanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf ni kisah Nabi Bani Israel. Jadi orang Yahudi Bani Israel dia tahu tentang kisah Nabi Yusuf. Sebab yang digelar Israel itu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam adalah bapa kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka tanya kepada Nabi SAW tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang Tuhan sebut ahsanal qasas. Ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin, yang bermaksud demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil i'tibar. Jadi kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Yusuf ataupun baca surah Yusuf, ada dekat juzuk 12 dan juzuk 13. Kadang-kadang ramai yang baca surah ni, tetapi dia baca sebab apa? Sebab nak bagi supaya anak tu jadi cantik, bagi anak ni comel. Jadi masa ibu tengah mengandung tu, dia baca lah surah Yusuf. Kalau tanya sebab apa, itulah antara jawapan ni. Sebab Nabi Yusuf ni dia terkenal sebagai orang yang handsome, orang yang cantik. Memang disebutkan Nabi Yusuf ni tuan-tuan sebab ibu dia tu sangat cantik, ibu dia. Dan bahkan moyang dia, iaitulah Zulaikha, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, memang seorang yang sangat cantik. Jadi dia punya kecantikan itu turun kepada
Nabi Yusuf alaihissalam. Dia punya level cantik dia. Sampai Quran sebut ketika mana Allahumma salli alaihi bukan Zulaikha, sorry, Sarah moyang Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha itu yang dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha ni tuan-tuan sampai dia buat kenduri, dia sediakan pisau kepada orang yang hadir dan wanita-wanita yang hadir dalam majlis ni. Sebab sebelum tu dia mengatakan kepada Zulaikha apalah dengan orang suruhan pun, dengan hamba pun nak tergoda itu ini sebagainya. Jadi bagi pisau setiap seorang. Lalu dibawa Nabi Yusuf alaihissalam berjalan bawa buah-buahan ataupun makanan, jalan di hadapan mata kepala mereka. Sampai Quran sebut ketika mana jalan Nabi Yusuf tu qatta'na aydiyahum, tengah potong-potong buah-buahan ataupun bawang seumpama dengannya. Sampai mereka ni tak sedar mereka ni telah memotong jari jemari mereka. Qatta'na aydiyahum. Kerana apa? Kerana takjubnya melihat keindahan raut muka wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai tak sedar potong jari. Nak kata handsome, cantik, dalam batu, dalam memang tidak sesekali dinafikan. Maknanya rupa Nabi Yusuf ni memang paling cantik, paling handsome. Sampai level potong jari tak sedar. Kalau kita punya level handsome kita jalan orang tak sedar langsung. Itu tak sedar langsung, maknanya biasa-biasa tak perasan. Jadi potong jari tak sedar. Inilah cantik, inilah handsome. Memang ada tentang itu. Tapi dalam surah itu bukanlah itulah maksudnya yang paling utama. Surah Yusuf alaihi salatu wassalam, iaitulah ujian yang dihadapi. Segala apa yang dilakukan, rancangan jahat adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu semuanya akan gagal. Memang adik-beradik dia ni sangat bencikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, sampai tahap nak bunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yakni penduduk Mekah yang bertanya itu akan menghadapi kegagalan sebagaimana kegagalan yang dihadapi oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan mereka semuanya adik-beradik ini akan tunduk mengikut Islam sebagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang tunduk menyerah diri. Waktu kita baca awal ayat surah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi. Start tu ayat dia mimpi, inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia cerita kat ayat dia mimpi. Mimpi apa? 11 bintang, bulan, matahari tunduk sujud kepada dia. Dia mimpi yang itu, Ustaz. Jadi takwil mimpi itu ada pada hujung surah, ada pada hujung surah. Memang sampai ayah dia kata la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan ceritakan mimpimu ini kepada adik-beradik. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub tahu adik-beradik ini benci dengan Nabi Yusuf, dan memang mereka ini melakukan banyak sesuatu tindakan yang jahat kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi semua itu mendapatkan kegagalan, dan akhirnya di penghujungnya mereka ditutup. Quran sebut mereka ni memang sujud. Mereka disujud, sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang sujud itu bukan bermaksud menyembah, bukan maksud menyembah, tetapi tunduk kerana memuliakan dan menghormati. Jadi takwil 11 bintang itu adik-beradik, 11 bintang adik-beradik.
syamsa wal qamar, matahari dan bulan itu ayah dan juga ibu yang dibawa ke bumi Mesir, yang akhirnya mereka ni semua tunduk. Dan gambaran tersebut adalah gambaran orang-orang di Mekah nanti yang tindas orang Islam satu masa akan tunduk ke Islam. Dan peristiwa itu telah berlalu dalam peristiwa Fatih Makkah. Semuanya akhirnya tunduk kepada agama Allah SWT. Dan kita doakan mudah-mudahan ianya juga berlalu dekat bumi Palestin, insyaAllah pada masa yang akan datang. Cuma kita tak tahu bila lah masa itu. Jadi macam mana kita tak tahu, kita tak tahu masa musim Covid tempoh hari, tuan-tuan masih ingat tidak, 2020 kita dalam keadaan PKP, duduk di rumah, tak boleh pergi masjid, hand sanitizer, baca doa pula, Allahumma inna na'udzubika minal junud wal judham wa min sayyi'il asqam. Hari-hari doa itu dibaca. Gambaran kita pun tak tahu kita yang akan keluar, bila kita akan keluar daripada cengkaman ataupun musim itu. Tak tahu bila. Sampai pernah kita rasa mungkin sampai bila-bila, sebab banyak sangat. Tapi hari ini subhanallah, kita pun tak tergambar dapat macam ni balik. Kalau tak, ya Allah, berapa tahun dan kita pun tak tahu bilakah akan normal kembali. Sampai salam dengan orang pun kita jauh-jauh je macam ni. Ni sah ni, bukan main jarak lagi. Masya Allah, masa tu. Sekarang macam dah lupa lah kita pernah melalui zaman tu. Zaman yang kita tak tahu adakah akan jadi macam hari ini, kita tak tahu. Tapi Allah SWT anugerahkan. Jadi kita doakan mudah-mudahan sampai masa ni 10 tahun akan datang mungkin, ataupun beberapa tahun akan datang. Sebab sejarah dekat bumi Palestin, sejarah di bumi Palestin ni, tuan-tuan, memang dia 100 tahun lepas tu akan kembali kepada kepimpinan Islam. Sejarah dia juga macam tu. Sebab tu dia memang tak pusat. Sebab tu Zionis ni dia rasa terancam sangat. Walaupun macam-macam dah dibuat, dia bunuhnya pemimpin Hamas, tapi masih lagi perasaan takut tu menyelubungi pada diri mereka. Sebab pejuang-pejuang ni tak ada rasa takut. Hebat. Dan pejuang-pejuang Islam yang tulus ikhlas dan Allah SWT. Jadi sekadar itu dahulu. Pada pagi ini mudah-mudahan sedikit sebanyak bicara kita akan menambahkan rasa kelezatan iman, mudah-mudahan menambahkan iman, dan mudah-mudahan akan menambahkan rasa cinta kasih kita kepada baginda Nabi SAW dan perjuangan baginda Rasulullah SAW yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri kurang lebih mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.